Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan masyarakat global untuk bersatu dan mencegah peningkatan dan penyebaran pergolakan ke wilayah masing-masing dan seterusnya akibat pergolakan yang berterusan khususnya di Palestin, Lebanon dan Balkan yang menimbulkan ancaman serius kepada kemajuan kolektif serta mengganggu rantaian bekalan global, keselamatan dan kestabilan ekonomi global. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian semasa berangkat menghadiri APEC Economic Leaders Retreat di 5 Convention Center LCC 5 Republik Peru. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah turut menekankan bagi keperluan untuk menangani cabaran berterusan yang mengancam kemakmuran dan kestabilan kolektif seperti pergolakan dan perubahan iklim. Corak cuaca yang mengganggu titah baginda menjejaskan kehidupan dan mata pencarian dan juga membahayakan ekosistem global. Baginda juga menekankan bahawa tiada suatu ekonomi boleh menangani isu-isu tersebut dengan sendiri. Oleh itu, tindakan kolektif diperlukan untuk bekerjasama dalam melindungi komuniti dan menjamin masa depan yang berdaya tahan serta untuk mengatasi cabaran melalui penyelidikan bersama, penggubalan dasar yang mantap dan strategi yang berkesan. Elemen penting matlamat Bangkok yang telah dipersetujui pada tahun 2022 iaitu hidrogen bersih dan rendah karbon dan inisiatif untuk mencegah kerugian dan pembaziran makanan penting dalam menangani cabaran sekuriti makanan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dalam meningkatkan daya tahan ekonomi APEC. In Brunei Darussalam, we have introduced regenerative agriculture and green technologies, such as greenhouse farming and recirculating aquaculture, which focuses on sustainable agricultural practices. These are designed to significantly boost agricultural production, as well as encouraging responsibility practices and integrating climate resilient technologies. Selesai menghadiri APEC Economic Leaders Retreat, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat balik dari 5 Republik Peru. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Hadir di lapangan terbang antarabangsa George Chavez bagi menyembahkan selamat berangkat Tuan Yang Terutama Gustavo Lino Adrianzen, President of the Council of Ministers of the Republic of Peru. Juga hadir Tuan Yang Terutama Datu Paduka Haji Serbini bin Haji Ali, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Amerika Syarikat, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam yang tidak menetap ke Republik Peru. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haitham bin Tariq, Sultan Oman dan Kerajaan serta rakyat Kesultanan Oman
bersempena dengan Hari Kebangsaan Kesultanan Oman. Pada tahun 2023, kanser kolon adalah penyebab kematian kanser tertinggi dalam kalangan lelaki menyebabkan 40 kematian. Diikuti kanser paru-paru, 28 kematian dan prostat 17 kematian di negara ini. Statistik kematian tersebut, tegas Menteri Kesihatan, amat membimbangkan. Lebih-lebih lagi apabila kebanyakan dari kes-kes kanser berkenaan boleh dirawat dengan sepenuhnya apabila ia dikesan pada peringkat awal lagi. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar selaku pengerusi Lembaga Pengarah Pusat Pakar Pantai Jerudong PJAC berucap demikian pada pelancaran kempen Bulan Kesedaran November. Di negara Brunei Darussalam, sebanyak 1 dalam 4 orang lelaki dianggarkan mempunyai risiko untuk mendapat kanser sepanjang hayat mereka, di mana 3 jenis kanser yang kerap dialami oleh kaum lelaki di negara ini adalah kanser kolorektal 23%, kanser paru-paru 14.4% dan kanser prostat 10.9%. Oleh itu, amatlah wajar bagi kita semua untuk menjalankan pemeriksaan kesihatan bagi mengesan penyakit kanser dengan lebih awal. Tema sambutan Bulan Kesedaran Kesihatan Lelaki tahun ini, kekuatan hari ini untuk kesihatan esok. Majlis Anjuran PJAC melalui Pusat Kanser Brunei berlangsung di sebuah pusat membeli belah di Salambigar. Sementara itu, kempen Bulan Kesedaran Kesihatan Lelaki November dimeriahkan dengan acara konvoi khas Vespa melibatkan lebih 70 penunggang Vespa dan motosikal kaki tangan PJAC. Konvoi sejauh 30 km bermula dari kawasan letak kereta Taman Jerudong Pusing Lagi dan berakhir di pusat membeli belah di Salambigar. Acara seumpamanya merupakan simbol meningkatkan kesedaran kesihatan lelaki. Bulan Kesedaran November merupakan kempen yang diraikan setiap tahun khusus bagi memberikan galakan kaum lelaki untuk meningkatkan inisiatif ke arah penjagaan kesihatan. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu dan Ketua Kampung diadakan di daerah Brunei dan Muara dan daerah Belait kemarin. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Zon 1 Kampung Air berlangsung di Masjid Al-Muhtadibilah, Kampung Sungai Kebun. Hadir Awang Haji Muhammad Khairul Sirajul Fikri bin Haji Jamaluddin, Pemangku Penolong Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Juga hadir Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Calon tunggal Muhammad Azli bin Salim berumur 30 tahun. Sementara itu, pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Mumung A diadakan di Dewan Kemasyarakatan Kampung Pandan, Kuala Belait. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Juga hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sui An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Calon tunggal Awang Aminur bin Haji Osman berusia 39 tahun. Seorang perempuan warga negara Filipina memilih agama Islam sebagai pegangan hidupnya. Majlis Pengislaman berlangsung di Kampung Manggis 2. Dayang Fimi Lambu Helot kini dikenali sebagai Dayang Nur Aini Helot binti Felimon. Sejak awal Januari hingga 16 November 2024, seramai 280 orang telah memeluk agama Islam di negara Brunei Darussalam dengan 130 orang daripada jumlah tersebut adalah dari daerah Brunei dan Muara. 26 pengusaha tempatan menyertai Pesta Kampung Kitani anjuran TSS dan TG Event Management. Pesta yang berlangsung di Kampung Sengkarai Tutong itu mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai.
Pesta bertemakan kehidupan kampung 60-an dan 70-an bertujuan membantu dan mengetengahkan pengusaha makanan dan minuman tempatan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mempromosikan produk jualan kepada orang ramai. Kami mengadakan di Tutong ini juga untuk membagi peluang orang-orang yang tinggal di daerah Tutong. Pasal sebelum ini kami sudah buat di bandar sebanyak 2 tempat tu di Manggis sama Mentiri. Pengunjung pun ada juga yang berpakaian kampung ala-ala 60-an kan. Kami lihat pun so ada sambutan juga lah, alhamdulillah dengan tema ini. Penyertaan pengusaha tempatan dalam pesta seumpama ini merupakan satu platform dalam mengembangkan kualiti produk dan sebagai tarikan pelanggan. Tujuan kami untuk mengikuti pesta kampung kita ni di daerah Tutong ini ialah untuk memperkembangkan perniagaan kami seperti dessert. Alhamdulillah, kuih pancit sebagai sebuah kuih tradisional dapat kami bawakan untuk mengikuti pesta kampung kita ni. Untuk pengusaha kecil seperti kami, so far alhamdulillah lah apabila kami mengikuti event-event seperti yang sekarang inilah. Musabakah menghafaz Al-Quran berserta pemahamannya peringkat saringan kebangsaan tahun 1446 Hijrah akan berlangsung selama 5 hari bermula 25 November ini. Musabakah akan diadakan di Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims, Jalan Ong Sumping, Bandar Seri Begawan. Pada 25 November kategori D, 26 November kategori E dan C dan 27 November kategori C. Sementara pada 28 November bagi kategori B dan 30 November kategori A. Maklumat lanjut hubungi urus setia Musabakah menghafaz Al-Quran berserta pemahamannya peringkat saringan kebangsaan melalui talian 2237 512. Berita sukan, 14 buah pasukan menyertai kejohanan futsal terbuka daerah Tutong, anjuran Majlis Perundingan Mukim Kriam daerah Tutong. Pasukan dari Lamunin A muncul juara. Kejohanan bertujuan menyatu padukan masyarakat melalui aktiviti sukan dan menggalakkan masyarakat mengamalkan cara hidup sihat dengan melibatkan diri dalam kegiatan sukan dan riadah secara berkelompok. Hadiah disampaikan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan. 8 buah pasukan menyertai kejohanan bola sepak dan bola jaring sempena aktiviti Pesta Hujung Tahun Sekolah Rendah Tumpuan Telisai daerah Tutong. Pasukan MKT Masjid Kampung Telisai memenangi kejohanan bola sepak, sementara pasukan Intermix memenangi kejohanan bola jaring. Kejohanan dikendalikan oleh PIBG Persatuan Ibu Bapa Guru Sekolah berkenaan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awangko Arif Anwar bin Pengeran Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Tutong.